pada 22 hari bulan 11 dan juga 20 hari bulan 12. Okay. InsyaAllah dah confirm dah. Jadi semua boleh take note lah untuk kita punya siri yang kedua dan ketiga dan keempat. Kita akan laksanakan di experimental hall. Jadi insyaAllah anda pun tak nak cakap banyak. Jadi seterusnya anda menjemput majlis dengan segala hormatnya, menjemputlah Ustaz Syarif bin Abdul Rahman untuk memberikan ceramah. Tes. Yarhamkillah. Tes. Testing. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Adakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran? Kalaulah Al-Quran ini ketetapan daripada selain Allah, pasti mereka akan mendapati banyak pertentangan antara satu sama lain di dalam Al-Quran. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina al-Mustafa al-Qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang membacakan biodata lama. Profesor Dr. Noraini. Mana? Kak Noh? Allah tak perasan Kak Noh. Prof. Dr. Noraini, bonda kita yang bertungkus lumus untuk mengambil inisiatif menyediakan ruang dan medium ini. Terima kasih Prof. Seterusnya urus dia dari Beksa. Beksa ke bakso? Beksa yang bertungkus lumus untuk mengatur pertemuan pada malam ini. Adik-adik, abang-abang, muslimin, muslimat dalam UIA, mungkin ada dari luar UIA. Yang sudi untuk melapangkan masa dan sebenarnya dipilih Allah untuk hadir, berinteraksi, berkenalan dengan Al-Quran yang terkandung di dalamnya 114 surah. Di bilik kita mungkin ada buku setebal 600 muka surat. Di Darul Hikmah kita pun terlalu banyak buku, bahkan lebih daripada 600 halaman. Tetapi tidak ada buku yang lebih penting untuk anda tekuni, untuk anda rujuk, melainkan kitab Allah. Jadi inilah kitab yang menjadi sumber kepada semua ilmu. Dan saya bukanlah orang yang terbaik untuk membentangkan sinopsis surah-surah. Terlalu ramai guru-guru saya di UKM, di UIA lebih berhak untuk duduk di kursi ini berkongsi dengan adik-adik. Tetapi terus terang saya kata, saya terima jemputan ini kerana dengan jemputanlah saya membaca. Dengan jemputan seperti inilah menyebabkan saya membelik tafsir, dan dengan jemputan seperti inilah saya menikmati Al-Quran. Jadi saya tak niat pun untuk berceramah pada anda. Ia hanya perkongsian. Jadi 2-3 orang pun tak apa bagi saya. Tetapi nampaknya idza jaa nasrullah, ramai yang hadir, alhamdulillah. Sebagai mukaddimah, pertama sekali saya dalam sesi ini, siri yang kedua, apa yang saya lakukan adalah menimbulkan minat kepada surah-surah yang mungkin adik-adik
belum sempat untuk mendalami. Ini adalah sesi teaser. You can call it trailer. Untuk menimbulkan minat. Tapi apa makna tengok trailer kalau tak tengok filem tu secara full? Jadi mudah-mudahan sesi ini tidak tamat di sini. Dan saya ada banyak kelemahan. Jangan kerana kelemahan saya, kamu melihat kelemahan surah. Surah An-Nisa terlalu best. Surah Al-Ma'idah terlalu menarik. Surah Al-An'am terlalu mendebarkan. Surah Al-Anfal, perang Badar adik-adik. Jadi dalam masa yang sangat terbatas ini, apalah yang boleh saya, hamba Allah yang lemah ini, untuk berbicara tentang kehebatan surah di dalam Al-Quran. Tetapi mudah-mudahan perkongsian itu, kalau ada baiknya, ada manfaatnya, boleh membantu adik-adik untuk explore, untuk digging, untuk menggali, untuk menyelam dengan lebih mendalam. Dan pembentangan perkongsian saya ini, saya telah corak khusus kepada adik-adik yang bukan IRK. So, saya memahami kebanyakan yang hadir ini adalah bukan IRK, non-Muslim bukan, non-tafsir. So, saya tidak mahu merumitkan adik-adik yang non-tafsir ini dengan perkara-perkara yang hanya orang tafsir sahaja berminat dengannya. Jadi saya rasa cukuplah saya berkongsi pada anda apa yang menarik menanti anda di dalam surah An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan At-Taubah. Itulah yang akan kita fokuskan pada hari ini. Dan seperti biasa, banyak yang saya bentangkan ini sebenarnya telah ada di dalam buku saya Kompas 114. Tapi ini bukanlah buku yang terbaik. Cumanya kerana saya yang bentang, maka takkan saya guna buku orang, buku saya lah. Jadi saya bentang apa yang telah saya juhud, apa yang telah saya bersungguh cari maklumat. Tetapi tidak bermakna saya terikat dengan buku ini. Banyak perkara baru saya temui daripada Al-Quran yang tidak sempat saya tulis di dalam buku ini. Kerana ini Al-Quran, itu realitinya. Kamu sentiasa bertemu benda baru walaupun kamu menghadapi surah yang sama. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan sambung pengambaraan kita kepada surah An-Nisa. Dan pertama sekali, tahukah kamu apakah kaitan surah An-Nisa dengan surah Al-Fatihah? Okey, begini. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, siapa susun surah-surah ni? Allah Azza wa Jal. Tidak diberitahu kepada kita kenapa An-Nisa kena duduk selepas Ali Imran. Ada sesiapa beritahu anda? Tetapi yang melakukan tugas untuk menyiasat, mereka memerah otak, tak tidur malam mencari jawapan. Sesuatu yang tidak disebut oleh orang-orang terdahulu. Orang terdahulu maksudnya apa? 300 tahun yang pertama, Rasulullah SAW tidak menyebut, para sahabat tidak bertanya, para tabi'in tidak menyebut, tabi'ut tabi'in tidak bertanya. Jadi persoalan ini difikirkan oleh generasi terkemudian. Jadi antara yang disiasat adalah hikmah. Kenapa 4 surah ini muncul selepas Al-Fatihah? Dan kenapa mesti Baqarah terlebih dahulu, Ali Imran datang kemudian, An-Nisa datang seterusnya, and then Al-Ma'idah disediakan selepas program? Untuk menjawab persoalan ini, saya rasa cukuplah satu cerita, iaitulah cerita Nabi Adam alaihi salam diciptakan di syurga. Kenapa Nabi Adam diciptakan? Surah Baqarah muncul. Apabila Nabi Adam turun ke bumi, apa perlu dia buat? Ali Imran beritahu. Siapa bersama dengan Nabi Adam di syurga dan di dunia? An-Nisa muncul. Dan bagaimana untuk memastikan
kita kekal sebagai khalifah yang baik, tidak menumpahkan darah. Maidah muncul. Ini antara bahasa saya untuk mempermudahkan literature review yang saya lihat, mengapa disusun begini. Baik, saya huraikan. Kamu mungkin tak dengar kat tempat lain. Al-Baqarah telah kita bincangkan pada 20 tahun lepas. Ia adalah kepimpinan. Bagaimana untuk jadi pemimpin dunia. Seorang pemimpin dunia, dia mesti memerintah dengan ilmu daripada Allah, dengan wahyu daripada Allah. Kalau dia ikut hawa nafsu, memang haru biru dunia ni, akan berlaku pertumpahan darah. Hanya dengan wahyu daripada Allah, hanya dengan ilmu daripada Allah, seseorang akan dapat memerintah dengan aman dan damai. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Di antara contoh yang muncul adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah pemimpin dunia kerana daripada zuriat keturunannya lahirnya para anbiya. Siapa antara zuriat keturunan Nabi Ibrahim? Sulaiman, pemerintah dunia. Daud, pemerintah dunia. So Ibrahim disebut sebagai bapa kepada pemerintah-pemerintah dunia. So nama Nabi Ibrahim banyak muncul dalam Baqarah, dan dimulai dengan cerita Nabi Allah Adam. Siapa contoh pemimpin yang mahu memerintah dunia dan Allah beri kepada mereka kepimpinan, tetapi akhirnya mereka tidak mahu menerima kitab Allah, Taurat, sebagai dasar pemerintahan? Maka kisah mereka dibongkarkan sehingga lumat, yakni Bani Israel, di dalam surah Baqarah. Lalu apabila anda telah mula memerintah, apa matlamat pemerintahan anda? Selepas anda menerima, membaca wahyu daripada Allah, menerima ilmu daripada Allah, apa yang perlu anda lakukan kepada seluruh manusia di atas muka bumi? Iaitulah mengesakan Allah. Ini matlamat pemerintahan Islam. Ini matlamat menjadi khalifah, iaitulah yusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mentasbihkan Allah dan tidak mengatakan Isa anak Allah, tidak mengambil sekutu selain daripada Allah. Sebab itu cerita Nabi Isa banyak dalam Ali Imran. Keluarga Imran adalah keluarga contoh yang kekal dalam mengesakan Allah walaupun mereka dikepung oleh kekufuran. Dan sekarang anda berada di dalam Suratun Nisa. Soalannya adalah, adakah Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan Allah bersendirian di dalam syurga? Tidak. Maka jawab soalan saya, bagaimanakah Hawa diciptakan? Jawab wahai semua rusuk-rusuk kiri Adam. Soalan pertama, bagaimana Hawa diciptakan Allah? Soalan kedua, mengapa Hawa diciptakan Allah? Semua ini dijawab dalam ayat pertama An-Nisa. Dan ayat pertama sesuatu surah mesti diberi perhatian, kerana ayat pertama sentiasa memberitahu isi kandungan terpenting surah berkenaan. Allah sahaja boleh mempermudahkan urusan anda. Kadang-kadang urusan 2-3 jam, kerana Allah permudahkan, dia jadi 5 minit, 10 minit. Yalah, ada orang kena pulun study 4-5 jam. Tapi ada orang wali Allah di UIA, dia study 1 jam menyamai 5 jam orang lain, kerana dia wali Allah. Allah permudahkan urusan dia. Surah An-Nisa ni panjang adik-adik, dan sulit untuk anda mendalami. Tapi Allah Maha Berkuasa, dia permudahkan anda. Dia permudahkan dengan ayat pertama, beri perhatian. Iaitulah apa tujuan surah ini diturunkan. Okey, soalan yang saya minta anda jawab, bagaimana Hawa diciptakan? Maka surah ini memberitahu, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu semua dari nafsin wahidah. Nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Min nafsin wahidah dalam kurungan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dia adalah satu nafas, satu jiwa.
semua kita berasal daripada Adam. Dan Adam pula wa khalaqa minha zaujaha, dan diciptakan daripada ha zaujaha. Di sini ulama khilaf. Ha di situ merujuk kepada siapa? Kalau anda kata ha merujuk kepada Adam, memang kita tak belajar bahasa Arab. Kalau ha itu merujuk kepada Adam, ia tak tepat. Sepatutnya wa khalaqa minhu. Maka ha di situ merujuk kepada wahidah. Ada nama wahidah di sini? So merujuk kepada nafsin wahidah. Soalannya sekarang, adakah nafsin wahidah itu Adam? Kalau Allah sebut Adam, selesai masalah. Tapi Allah tak sebut Adam. Allah tak sebut alladzi khalaqakum min Adam, min sulbi Adam. Tapi Allah sebut min nafsin wahidah. Maka soalan muncul, apakah itu nafsin wahidah? Maka ulama, para mufassirun berpecah pada dua camp. Dan majoriti berada pada camp menyatakan nafsin wahidah adalah Adam. Maka mereka membawa riwayat yang mengatakan wa khalaqa minha zaujaha, iaitulah zauj kepada Adam, yakni Hawa, telah diciptakan daripada Adam. Maka riwayat yang dibawa adalah hadis Nabi SAW yang sahih, iaitulah wanita diciptakan dari, kata Rasulullah SAW, aku akan kamu supaya berlaku baik kepada wanita. Fa innahunna khuliqahunna, mereka diciptakan daripada rusuk kiri. Okey. Nabi sebut siapa diciptakan daripada rusuk kiri. Nabi tak kata Hawa. Nabi kata wanita as the whole. Maka timbul soalan, kamu ke Hawa dari rusuk kiri? Kamu dari rahim ibu kamu, bukan dari rusuk kiri suami kamu. Jadi kalau Hawa kita boleh terima. Tetapi Rasulullah berkata khuliqahunna, mereka yakni wanita, bukan Hawa. Nabi tak mention Hawa. Nabi mention wanita, diciptakan dari rusuk kiri. Lalu di sinilah saya memilih pendapat. Dan pendapat yang saya pilih ini telah dirumuskan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, doktor, ulama tafsir. Beliau berkata, apabila Rasulullah sebut wanita diciptakan daripada nafsin wahidah, ini menunjukkan wanita yakni Hawa diciptakan dari unsur yang sama terciptanya Adam. So nafsin wahidah di sini adalah nafsul insaniyah, iaitulah sebagaimana Adam diciptakan daripada tanah, wa khalaqa minha zaujaha, dan daripada tanahlah kami ciptakan Hawa. Lalu tidaklah menjadi pendapat Syekh Salah, iaitulah riwayat yang menyebut Hawa dari rusuk kiri Adam. Bahkan riwayat itu adalah riwayat yang diambil daripada Israiliyat. Riwayat apa? Bukan hadis tadi. Cerita Hawa dari rusuk kiri. Itu cerita Israiliyat. Kita tanya adik-adik RK, Israiliyat ni apa dia? Negara Israel ke? Tanya sendirilah dia orang. Lalu, hadis tadi macam mana pula Ustaz? Hadis tadi kan Nabi memulakan perkataan, bila kamu nak menasihat wanita, tolong nasihat elok-elok kerana mereka diciptakan dari rusuk kiri. Adakah Nabi sedang berbicara tentang penciptaan? Kalau Nabi berbicara tentang penciptaan, Nabi seperti offside. Nabi nak cakap pasal teknik komunikasi, menasihat isteri. Tiba-tiba, wanita diciptakan daripada rusuk kiri. Apakah hal? Jadi sudah pasti Nabi membawa perumpamaan. Ini kata Syekh Salah. Rusuk kiri ni dia bengkok. Kalau kamu biar dia bengkok. Kalau kamu keras sangat, dia patah. Jadi cara menasihat wanita jalan tengah. Jangan membiarkan wanita kerana nanti mereka bengkok. Dan jangan terlalu keras dalam teguran. Nanti mereka patah. Bahkan banyak hadis Nabi yang sahih, Nabi menyebut, wanita seperti kaca.
Maknanya kamu daripada kaca. Tak. Kamu seperti kaca. Bila bawa elok-elok, nanti pecah. Jadi, dengan ini kita menyimpulkan ayat 1 menyebut lelaki dan wanita sama. Dari sudut penciptaan. Tiada kelebihan bagi Adam ke atas Hawa. Kerana kedua-duanya daripada tanah. Tetapi datang Arab Jahiliyah. Mereka menzalimi wanita. Mereka menjadikan wanita sebagai hamba seksual. Dan dijadikan mereka hanya pemuas hawa nafsu Arab Quraisy Jahiliyah. Maka surah An-Nisa turun. Memulihkan semula kemanusiaan yang telah rosak. Surah An-Nisa memartabatkan wanita. Dan ayat pertama mengingatkan seluruh lelaki-lelaki yang ada bahawasanya kamu dan isteri kamu, lelaki dan wanita, berasal dari unsur yang sama. So jangan berlagak sebagaimana berlagaknya iblis ke atas Adam alaihissalam. So kita lebih tenang jika itu pegangan, iaitu pendirian Syekh Salah. Kerana surah ini kalau anda kaji, terbukti dia mengembalikan hak wanita yang hilang dalam jahiliah. Dia mengembalikan apa yang anak-anak yatim perempuan hilang dalam jahiliah. So ini membela wanita, dan surah ini sampai ke ayat terakhir pun kalau anda baca menyebut tentang al-kalalah. Ibu yang kehilangan anak, bagaimana nak menguruskan ibu yang kehilangan anak? Kerana surah ini bermula dengan anak yang kehilangan ayah. Surah ini berakhir dengan ibu yang kehilangan anak. Itu Z mengenai wanita. Terima kasih Allah. Kerana surah ini diturunkan untuk memartabatkan semula wanita yang telah dibinatangkan oleh Quraisy sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa menzalimi wanita bukan hanya track record kafir Quraisy. Kalau kamu perhatikan apa yang berlaku semasa era kegelapan di Eropah. Kalau kamu baca sikitlah, ya. Atau kamu sembang dengan isteri saya ke, dia banyak membaca pasal gerakan memartabatkan hak asasi wanita. Kenapa muncul gerakan-gerakan ini semua? Kerana mereka sedang berada di negara dan dunia yang tidak pernah mengenal surah An-Nisa. Jadi surah An-Nisa ni surah cahaya. Ya kau ustaz, surah ni surah cahaya. Tak, sebab dalam surah ni ada poligami ni. Macam mana surah ni membela kami? Bukan setakat seorang, 4 rusuk kiri kamu boleh dapat dalam majlis ni. Macam mana ustaz kata surah ni memartabatkan wanita sedangkan pukul isteri dalam surah ni? Dibenarkan pukul isteri dalam surah ni. Acana tu. Kamu kata surah ni memberi keadilan pada wanita. Tapi inilah surah yang paling banyak isu kontroversi pasal syariat Islam kepada wanita. Dan surah ni mengandungi banyak isu yang wanita tak puas hati. Lalu di mana keadilannya? So, bukan masalah nas Quran, masalah kamu yang tak faham. Wahai rakan-rakan kita di luar sana yang memperjuangkan supaya disamakan hak asasi lelaki dan wanita. Sedangkan Allah cipta lelaki dan wanita, kedua-duanya daripada tanah, dan kedua-duanya adalah dari pencipta yang sama. Dia tahu di mana kekuatan dan kelemahan lelaki dan wanita yang diciptakan Allah. Sebelum tu, soalan kedua saya ajukan tadi, mengapa Hawa diciptakan? Syurga, bila kamu berada, kamu dah cukup segala-galanya. Tetapi kenapa Hawa tiba-tiba cing muncul? Allah tak sebut perincian penciptaan Hawa, tapi faham-faham sendiri daripada nafsun wahidah. Ayat pertama. Cuba kamu fikir sekejap. Kenapa Nabi Adam masa dia terima ilmu daripada Allah sebagai bakal khalifah, Hawa tak muncul lagi? Tetapi bila Allah kata, Adam, kamu telah graduate, kamu telah berjaya bentangkan kepada panel-panel Viva, iaitulah malaikat, tahniah, dan sekarang sila nikmati syurga yang ada, uskun anta, nikmati. Tapi aku ingin memberi kamu tambahan, iaitulah kamu tidak akan bersendirian. Walaupun syurga sudah penuh dengan kenikmatan, saya memilih pendapat jumhur, iaitu syurga yang Adam duduki adalah syurga yang bakal kita semua pergi.
Bukan syurga khusus di Bombay, bukan syurga khusus di muka bumi, bukan syurga khas yang tidak ada kaitan dengan syurga yang para mukminun akan pergi. Ini adalah syurga yang Adam alaihi salam duduk, adalah syurga yang semua anda akan pergi. Tapi kenapa tiba-tiba Hawa muncul? Fikirkan sejenak. Wahai wanita, kerana kamu pun mahu ke syurga. Tak boleh ke Adam dia bersendirian saja sebab dia dah puas. Dia dah seronok. Kenapa nak kena ada Hawa? Tak ada jawapan Sebab masa pun bukan ada pun. Adik, kegairahan Adam alaihi salam untuk menikmati syurga, sebenarnya duduk dalam syurga itu pun ada proses tarbiyah sebagai khalifah. Kamu ingat Hawa diciptakan tiada tujuan? Hawa diciptakan untuk menguji Adam. Sejauh mana dia berkongsi apa yang dia nikmati kepada isterinya. Sejauh mana dia menghormati isterinya. Sejauh mana dia memimpin tangan bersama isterinya. Tidak dibiarkan di belakang. Sejauh mana Adam alaihi salam bila makan dia mengajak isterinya bersama. It is all about respect. And that's why An-Nisa muncul. Bagaimana kita menghormati isteri, anak, ibu, perempuan yang Allah kurniakan kepada kita. Itu tadabbur saya lah, itu pendapat saya ya. Baik, maka tidak perlu pelik. Nama An-Nisa adalah simbol kepada kelemahan. Anda setuju? Berikan hujah anda tidak setuju. An-Nisa adalah simbol kepada lemah. Lemahkah anda? So jawab soalan saya. Saya tak setuju Ustaz kata wanita lemah sebab kami majoriti malam ni. SRC terbaru siapa pegang? SRC terbaru siapa pegang? Muzammil ke siapa? Muzammil PA saya, mantan SRC. Lelaki ke perempuan pegang? Lelaki, alhamdulillah. Baguslah, kamu masih mengekalkan khalifah. Okey. Soalan saya adalah, apa soalan saya tadi? Setuju tak? Wanita adalah simbol kelemahan. Saya bukan kata kamu lemah. Kecuali kamu mengandung 9 bulan. Memang Allah kata kamu akan lemah. Wahnan ala wahan. Kelemahan di atas kelemahan. Sebab kita lemah fizikal. Kita sudah tidak boleh berlari sepantas dulu. Tetapi individu yang dilemahkan oleh sistem jahiliah. That's the point. Jadi surah An-Nisa ditujukan untuk mengembalikan kekuatan kepada golongan yang ditindas oleh sistem jahiliah. So wanita ke lelaki setiap kamu ada kekuatan. Jangan kata diri kamu lemah. Tetapi dahulu, 1400 tahun dahulu, ada kaum yang telah dilemahkan oleh jahiliah lelaki. Iaitulah wanita. So letakkan diri kamu 1400 tahun dahulu untuk memahami kenapa An-Nisa di dalam surah ini banyak menyebut tentang hak yang seharusnya diberikan kepada wanita. Contoh, di zaman jahiliah, contoh je ni, saya mempunyai seorang sahabat dan sahabat saya mati dalam perang. Dan sahabat saya tu ada anak perempuan. So dalam sistem jahiliah, kerana saya adalah adik-beradik kepada sahabat saya, katakan dia yang meninggal itu adik saya dan saya abang, saya dengan automatiknya akan memperolehi anak perempuannya. Dia meninggal ayah, so anak perempuan siapa nak jaga? Kerana saya adalah abangnya dan saya ada harta lebih, maka saya dapat menjadikan anaknya automatik bawah saya. Dan saya akan buat apa? Saya akan memperhambakan dia. Buat apa yang saya suruh. Saya nak Maggi, buat Maggi. Jangan banyak songeh. So anda memperhambakan anak perempuan arwah adik anda. Dan kadang-kadang bila anak perempuan ini membesar,
Umur 6 tahun anda tak ada perasaan. Tapi dah 12 tahun. Comel juga budak ni weh. Anda mula berminat dengan dia. Bolehkah anda menikahinya? Kenapa tak boleh? Menikahi hamba perempuan, kenapa tak boleh? Anda tak baca surah An-Nisa lagi? Kenapa tak boleh menikahi hamba wanita perempuan? Nikah adalah untuk menghalalkan hubungan. Responlah kalau tak puas hati. Dah, saya nak kamu interact dengan saya. Fatayakum. Kamu dibenarkan untuk menikahi hamba-hamba perempuan kamu sekiranya kamu tidak ada kemampuan untuk menikahi wanita-wanita muhsanat yang merdeka, yang dara, yang merdeka, yang bukan berstatus hamba. Boleh ke tidak? Masih tak puas hati? Kenapa tak boleh? Ini saya nak dengar. UAA, respon. Kenapa tak puas hati? Kenapa saya tak boleh nak menikah? Anak saudara dalam hukum syarak. Tapi kalau saya tidak ada kaitan dengan si mati, saya sahabat si mati, bagus. Okey, soalan belum selesai. Sebagai sahabat sekalipun, dia hamba, saya nak nikah. Surah An-Nisa kata tak boleh. Anda kata boleh kan? Ada situasi tak boleh. Ada condition tak boleh. Apakah condition itu? Wahai wanita yang rasa dizalimi dengan ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Bang, kahwin 4 tak salah. Tapi baca ayat tu full. Masalah kita ni, kita menunggang agama kadang-kadang. Dalil Quran digunakan hanya untuk menghalalkan kemahuan seksual untuk menikahi ramai, sedangkan isteri pertama tidak pun diberikan nafkah. Kalau nafkah diberikan dengan baik, nafkah zahir, nafkah batin, anda tergolong daripada yang diberikan keharusan. Tetapi isunya sekarang, wa in khiftum, sekiranya kamu lelaki takut untuk berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim piatu membesar dalam rumah kamu. Kamu takut untuk berlaku adil. Apa maksud adil di sini? Kebanyakan pada zaman jahiliah, sahabat si mati, dia nak kahwin dengan anak si mati perempuan sebab dia punya sahabat yang mati itu kaya. Harta diwariskan pada anak. So dia akan dapat mewarisi harta kalau diperisterikan. Ini disebut berkali-kali dalam surah An-Nisa, makan harta anak yatim. Maka jika itu niat kamu, jangan nikahi anak perempuan hamba itu. Tapi carilah wanita lain, 2 atau 3 atau 4. Now can you understand the context behind the text? Ini salah satu tafsiran yang saya kira membantu kita memahami di mana duduknya isu poligami, iaitulah kemampuan si suami untuk menegakkan keadilan. Kalau kahwinnya adalah dasar, tengok ya, mula-mula Allah kata, jangan kahwini anak perempuan si mati yang membesar dalam rumah kamu untuk makan harta anak yatim. Tapi cari wanita lain, 2 pun boleh, 3 pun boleh, 4 pun boleh. Tetapi ayat ni belum berakhir, wahai abang-abang. Biar baca daripada awal dan biar baca sampai habis. Jangan potong sekerat-sekerat. Ini penunggang agama nanti. Iaitulah fa'in khiftun. Khiftun yang kedua muncul. Okey, kamu nak cari 2 orang, 3 orang, 4 orang, silakan. Wa'in khiftum.
Tapi ingat benda yang sama. Ala ta'dilu. Kalau kamu nak cari yang kedua dan yang ketiga untuk makan harta datin tu, untuk makan harta orang berada itu, sebenarnya Allah menghalang kamu daripada berpoligami untuk tujuan sedemikian. Kerana nikahilah wanita itu bukan kerana hartanya atau nasab keturunannya atau wajahnya, tetapi nikahilah kerana agamanya. Jadi akhirnya Allah kata fawahidah, satu cukup. Kerana yang satu pun, penghujung surah An-Nisa kata, kamu nak tegakkan keadilan pun sukar untuk kamu lakukan. Rumah tangga adalah asam garam Ajinomoto. Seorang isteri sekalipun, seorang suami memanglah itu realiti. Seorang isteri sekalipun, anda kena ingat, anda tidak akan sentiasa manis sentiasa. Itu kehidupan di Pluto. Tapi kehidupan sebenar rumah tangga adalah ujian daripada Allah. Okey. Itu baru ayat 3, dek. Surah ni berapa ayat, dek? ...176 ayat. Cukuplah. Ustaz, saya tak puas hati yang isu pukul tu. Macam mana pukul tu? Okey. Ayat yang berkenaan adalah 43. 43 apanya? Bukan. Ayat pukul tu. Ayat nusyus. Ayat nusyus. Mana entah? Tolong saya, siapa hafiz Quran? Mana entah ayat nusyus tu? Ayat berapa? Fa'idhuhum wahjuruhunna fil madaji'. 34. Saya tulis 43. 34. Okey. Macam mana pula? Syariat Islam menghalalkan lelaki untuk memukul isteri. Padanlah banyak kes isteri kena tendang oleh suami. Tapi anda tahu tak ada kes isteri streka suami? So, jangan ambil kes isteri je. Kes suami pun ada yang dizalimi. So, kita kena faham konteks ayat ni. Okey. Pertama sekali, anda kena faham suami yang dimaksudkan ayat 34 adalah bukan suami kaki mabuk pergi pukul isteri. Sebab itu menarik ayat 43. Ayat 43, Allah kata jangan mabuk. Kalau kamu mabuk, jangan dekati solat. Apa kamu makan, apa kamu minum. Makan tak pasti, tapi minum kamu. Sebab tu kejap lagi surah Al-Ma'idah. Apa kamu makan, apa kamu minum akan mempengaruhi fikiran kamu dan mempengaruhi solat kamu. So kaki mabuk ni lah yang selalu pukul isteri di zaman jahiliah khususnya. Anda tengok Secret Superstar kan, apa yang berlaku kepada isteri. Salah sikit je pun sampai patah tangan, dipukul oleh suami Muslim. Itu lakonan yang berjaya digambarkan oleh Amir Khan lah. Tak apa-apa, UAE tak tengok benda tu. Filem yang bagus dari Amir Khan tentang potensi anak jangan dinilai pada fall flat. Potensi anak juga pada menyanyi. Pertama sekali anda kena faham, lelaki yang dimaksudkan pada ayat 34 adalah suami yang saleh, mukmin, yang melayakkan dirinya sebagai qawamun. Dia memikul kualiti yang layak untuk diberikan Allah kelebihan. Allah sebut ar-rijal, Allah tak kata az-zakaru. Az-zakar jantina, unsa jantina. Tapi rijal artinya lelaki yang ada kualiti. Dengan kualiti itu dia layak untuk dibebankan dengan nafkah. So lelaki ini Allah beri kepadanya kelebihan. Dan dia, nombor satu, dia suami yang memberi nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim. So ini bukan lelaki yang pukul isteri pada masa yang sama dia tidak menunaikan nafkah. Yang tu kamu kena bawa sebagai isu besar. Tapi ini suami. Pertama sekali suami yang beri nafkah. Kemudian yang kedua,
Allah sebut wanita yang taat memelihara hafizat lil ghaib. Hafizat lil ghaib ini tafsirannya sangat terbuka. Pertama, yang memelihara perkara-perkara gaib, yakni yang memelihara keimanannya kepada Allah, tidak mendedahkan auratnya di Facebook contohnya. Hafizat lil ghaib, kerana dia percaya ada yang gaib melihatnya. Tetapi juga hafizat lil ghaib ini juga merujuk kepada yang memelihara keaiban suami. Maka maksud isteri nusyus di sini adalah ketika suami itu kekal memberi nafkah, tidak ada masalah kepada suami. Suami tidak curang. Yang kedua, yang curangnya siapa? Isteri. Curang kerana dia melakukan sesuatu yang terbalik kepada hafizat lil ghaib. Iaitulah dia mula mencari lelaki lain dan dia mula mendedahkan, you know what, suami saya, aduh, dia selalu minta saya tambah gula dalam minumannya. Saya tak sukalah suami yang selalu makan minum budu ni. Dan kamu nampaknya selalu ambil perhatian saya dan saya suka kamu. Siapa curang? So, tolong faham konteks yang nantinya boleh dipukul. Dua, dia curang. Dan curang ini adalah curang yang dibuktikan. Bukan agakkan. Abang rasa kamu keluar dengan seseorang tadi. Abang rasa tak main bang. Buktikan dalam WhatsApp saya ada mesej mana-mana lelaki. Buktikan mana-mana orang ambil gambar saya dating dengan mana-mana lelaki. If you can prove it, don't blame me. Bukan blame. Tuduh. Apa tuduh? Accuse me. Don't make accusation kepada saya bang. Sekadar rasa-rasa orang boleh hantar santau bang pada kita untuk timbul rasa benci. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Untuk sekadar bang rasa benci pada saya, itu emosi abang. Yang kerja mungkin 12 jam sehari, terlalu banyak OT jadi stres. Benda kecil saja abang naik marah pada saya. Tetapi abang kena buktikan saya curang. Tak ada bukti, tak boleh untuk abang pukul saya. Nombor 2, nombor 3. Apabila isteri itu terbukti curang. Hari ini berapa ramai lelaki terus cerai. Dia tak ikut step yang disarankan surah An-Nisa. Kesian wanita itu. Yang mungkin dia mungkin yang ajak dia dating tu adalah promoter MLM. Dia tidak berniat pun nak dating. Tetapi dah gambar viral. Lepas tu kebetulan dalam gambar tu isteri tu duk senyum-senyum. So suami rasa macam pelik je, dan benda ni viral di WhatsApp grup kampung. Orang kampung mula cakap isu ni. Lalu suami yang tidak bertakwa, yang tidak qawamun, cerai. Sedangkan bukti itu sekalipun mesti dibincangkan. Mesti diadili. Jangan terus percaya bang. Di zaman media sosial, snap gambar, selfie, viral ni. Jadi, rupanya hari ni terlalu cepat kes perceraian berlaku. Anda tahu sendiri, dikatakan 20 minit sehari akan ada pasangan Muslim Melayu bercerai. Kerana kes yang bukan setakat prejudis, bahkan ada bukti, tetapi bukti itu tidak diadili dengan siasatan yang betul. Okey? Baju Nabi Yusuf terkoyak di belakang ke depan. Belakang. So, apa tafsirannya? So, kita perlukan tafsiran. Si isteri tersengih-sengih dalam gambar tu. Kita kena dengar dulu daripada pihak yang dituduh. Bang, saya tersengih-sengih itu bila dia sebut pasal mak saya. Contoh. So, koyak belakang tak ada apa-apa. Tetapi tafsirannya, Zulaikha goda Yusuf. Yusuf melarikan diri. Lalu Yusuf tak mahu dibiarkan Zulaikha melarikan diri. Dia mahu dia muncul dulu di pintu biliknya. Lalu dia tarik. Lalu di situ tafsirannya. Ini namanya mahkamah. Tapi syarak ni kata, cerai pun jangan walaupun ada bukti. Siasat dulu elok-elok. Dengar dari pihak yang tertuduh. Dengar daripada pihak yang menuduh. Kemudian, kalau memang dibuktikan salah,
step yang pertama sekali suami kena buat bukan pukul. Yang pukul ni biasanya yang baran. Walaupun Islamik. Walaupun seorang Islamik, tapi baran. Jadinya fa'idhuhunna, itu step pertama yang ramai kita lupa. Sebab isteri yang benar-benar, "Bang, minta maaf bang, kalau abang rasa memang saya tersenyum, saya memang terlepas, bang tolong maafkan saya." Isteri yang baik, yang memang tidak berniat untuk dating sama sekali. Cuma kadang-kadang biasalah, isteri dia jarang jumpa lelaki, suami dia pun jarang balik ke rumah, sibuk ceramah di sana sini. So dia macam excited sangat jumpa seorang lelaki promoter MLM yang biasalah, promoter MLM dia tak terus tawarkan produk, dia akan tanya apa masalah anda. Anda ada masalah di dalam rumah tangga anda, saya bersedia memberikan telinga kepada anda. Oh, dia excited, Masya Allah, saya memang ada banyak masalah. Tapi dia tidak pernah mendedahkan keaiban suaminya. Dia tidak pernah mendedahkan keaiban suaminya yang suka makan Maggi contohnya. Tak. Dia bercakap pasal, oh saya ada masalah kesihatan bla bla bla. Dia tidak mendedahkan keaiban suaminya. So dia tidak termasuk dalam golongan yang dibenarkan untuk dipukul. Okey, katakan si isteri itu tersilap. Maafkanlah dia. Dan si isteri yang benar-benar memahami ini kesilapan abang, dia akan terkesan dengan tazkirah khutbah daripada suaminya. Ittaqullah ya az-zawjati. Fa'idhuhunna artinya tazkirah daripada suami. Suami beri amaran. Istighfar taubat isteriku. Dengan Rabbana zalamna anfusana, abang maafkan kamu. Abang menganggap kamu tiada dosa dengan abang kerana di sisi Allah kamu mungkin telah tiada dosa. Kenapa kamu di sisi Allah telah tiada dosa lalu abang nak ungkit-ungkit dosa kamu? Ada orang terkesan dengan tazkirah. Tetapi ada orang dahlah ada bukti, dahlah dia buka keaiban suami. Suami beri tazkirah, dia bagi tazkirah balik. Dan suami terpaksa melalui step yang kedua. Mulai malam ini, kamu tidur di luar. Abang tidur dengan anak-anak dalam bilik. Bukan sebaliknya. Mulai hari ini, abang tidur di luar. Ayat ini bermakna, wahjuruhunna fil madaja'. Pulaukan dia di tempat tidur. Maafkan saya tak sempat bilik tafsir, tetapi mengatakan tidur di luar, saya rasa bila tengok balik ayat ni macam kurang tepat, wallahu alam, minta maaf. Tetapi suami memisahkan diri daripada tidur dengan isteri. Anda tahu tak, ada isteri tak dengar cakap walaupun tazkirah telah disampaikan. Suami beri amaran keras, dia tak dengar cakap. Dan ada bukti dia melakukan kesilapan, tetapi dia boleh insaf bila satu malam itu suaminya kata tidur kat luar malam ni. Sebab si isteri tak pernah tidur kecuali bersama dengan suami. Tiba-tiba malam itu suami boykot. Dan si isteri terpaksa tidur bersendirian. Malam tu dia takkan dapat tidur. Apa salah saya? Apa salah saya? Isteri yang benar-benar ada iman, dia akan menginsafi, dia akan bertaubat. Dia takkan tuding jari pada si suami, dia akan tuding jari pada dia. Tapi ada orang masih tak insaf. Maka orang macam ni, ceraikan dia nanti dulu. Cepat sangat cerai. Kamu ingat cerai menyelesaikan keadaan? Kesian wanita bila dicerai. Dia mungkin ada anak, dia tak kerja, dia suri rumah. Kalau kamu ceraikan dia, siapa nak jaga rezeki dia? Kita boleh katalah kita yang menceraikan dia, Allah jaga rezeki dia. Tapi nak cari rezeki pun ada asbab. Dia ada anak, biasa anak ke bersama dengan mak. Macam mana dia nak survive? Islam jaga daripada isteri dizalimi. Bukan. Allah jaga wanita walaupun curang daripada melalui keadaan yang dizalimi. Lalu step yang terakhir adalah pukul dia. Tapi ingat, pertama pukul berapa kali? Kedua pukul di mana? Kemudian pukul dengan apa? Maka ayat ini mengajar anda wadribuhunna, bukan wadarribuhunna. Wadarribuhunna artinya piak beberapa kali.
Ini zalim. Sebab kadang-kadang kan isteri, ya dia yakin dia buat betul. Dia curang. Dia nusyus. Dan dia rasa suaminya berhak untuk ditinggalkan. Tetapi kadang-kadang dia tak terkesan dengan tazkirah. Kadang-kadang dia tak terkesan dengan dipisahkan daripada katil, bahkan dia tidur kat hotel. Tapi kalau kena pukul dengan 2 jari suami, 2 jari suami, 2 jari, macam mana tu? Dia tak pernah kena pukul oleh mak dan ayahnya, walau 2 jari. Dah sepanjang 20 tahun perkahwinan, biasalah orang mula bosan 20 tahun perkahwinan ni, dia tak pernah dibuat oleh suami yang baik macam ni. Tiba-tiba macam tu, menangis muslimat tu. Lalu dia insaf. Dah adik-adik, kenapa Nabi suruh rotan anak 10 tahun? Atas dasar kebencian? No. Kerana nak didik dia kembali bertaubat. Terbukti abang tak salah, kamu yang salah, kembali pada Allah. So pukul di situ, pukul dengan cara yang tidak mencederakan. Kerana konteks ayat ini adalah suami yang qawamun, yang beramanah kepada isteri. Dia tak akan pukul dengan setrika. Dia tak akan pukul di tempat yang mencederakan. Dia tak akan tampar di muka. Dia tak akan tampar 2-3 kali. Tolong letakkan ayat ini pada konteksnya. Wahai mereka yang melihat suratul Nisa dan Al-Quran menzalimi wanita, wallahu a'lam, suratul Ma'idah. Ya Allah, macam mana nak buat ni? Program ini diatur untuk menyelesaikan 114 surah, tapi dah jadi kuliah suratul Nisa. Cukuplah adik-adik, kesimpulannya, surah ini bukan wanita yang lemah. Surah ini memberi perlindungan kepada yang dilemahkan oleh sistem jahiliah. So just, itu dia punya tema penting. Baiklah, sekarang apa kaitan suratul Ma'idah dengan suratul Nisa? Apa yang boleh menyebabkan suami zalim pada si isteri? Apa yang dia minum? Apa yang boleh menyebabkan si suami menzalimi seorang isteri? Dia solat, tapi dia tidak solat dalam erti kata yang sebenar. Solatnya solat yang tidak melembutkan hatinya. Perkara kelemahan kecil si isteri diungkit-ungkit sehingga berlaku perang dunia ketiga. Ini semua berpunca daripada dia solat, tapi solatnya tidak ada penghayatan, tidak khusyuk. Maka adik-adik, suratul Ma'idah memberitahu anda, makanan sangat mempengaruhi solat anda khusyuk ke tidak. Apa anda makan boleh mempengaruhi emosi anda. Apa yang anda makan boleh mempengaruhi keberkatan rezeki anda. Dan kebetulan Al-Ma'idah ini adalah kisah Nabi Isa. Anda akan temui perkataan Ma'idah muncul di penghujung suratul Ma'idah, dan ia muncul dalam sebuah cerita Nabi Isa. Dan kebetulan Nabi Isa alaihissalam, antara mukjizat baginda adalah membabitkan makanan. Ini disebut di dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa ingat surah apa? Aku tahu apa dalam rumah kamu, apa yang kamu simpan dalam rumah kamu, makanan halal atau haram. Ini mukjizat Nabi Isa. Lepas tu setengah ulama kata Ashabul Kahf, mereka adalah pemuda-pemuda yang hidup selepas Nabi Isa diangkat naik ke langit. Kerana mereka ni orang yang sensitif dengan makanan. Kerana ajaran Nabi Isa adalah falyanzur ayyuha azka ta'aman. Bila kamu nak makan, pastikan makanan itu makanan yang paling bersih. Sebab Nabi Isa dengan ibunya Maryam adalah dua tokoh yang paling banyak berpuasa. Mereka mahu mengelakkan daripada makanan dan minuman walaupun harus. Kerana makan dan minum adalah simbol kepada syahwat. Tahukah kamu,
ibu dan ayah kamu, Adam dan Hawa, telah diperintahkan Allah untuk tidak memakan buah dari pohon terlarang. Soalan, nak jadi khalifah tiba-tiba ditarbiah dengan buah, kenapa tidak diuji dalam program 3 hari 2 malam yang mengundangi unsur-unsur yang menguji mental dan fizikal? Kenapa ujiannya makan buah? Apa furuk sangat ujian ini? At least buatlah exam 4 tahun. Belajar dulu. And then dibuat exam. Kenapa ujiannya jangan? Seorang yang bernama Adam alaihissalam. Tak. Seorang bernama anak Adam. Alah, buah je pun. Kita takkan makanlah buah ni. Ada banyak buah lain dekat syurga. Wa fakihatin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Banyak lagi buah kurma. Alah, buah ni Allah larang. InsyaAllah kita takkan lakukan perkara. Buah ni ada banyak lagi buah. Kecil je pun benda ni. Kita takkan buatlah benda ni. Benda kecil itulah kamu terlepas pandang. Benda kecil itulah ayah bonda kita mengajar kita sesuatu. Syaitan tak uji anda dengan benda besar. Syaitan uji anda dengan benda kecil untuk mengheret anda kepada benda besar. Zina, syaitan tak buat anda terus terdetik untuk berzina. Syaitan akan buat anda terlintas nak tengok lebih lama muslimat tu di pasar malam. Kemudian dia lagi anda temui pada minggu seterusnya. Kali ini anda cuba buat-buat adegan beg duit terjatuh semasa membeli ketika anda berada di sebelahnya di tempat gerai yang menjual keropok leko. Anda buat beg duit jatuh. Minta maaf. So dia mungkin bertanya, muslimat tu tanya, belajar mana ni? UIA ke? UIA. Lepas tu kita pun ambil kesempatan. Kamu belajar UIA juga ke? Alhamdulillah, sama dengan saya. Belajar kuliah mana? Umur berapa? Orang Kelantan macam saya ke? Last sekali, ada nombor telefon ke? Kukuk lah. Kalau saya ada masalah lagi, beg duit jatuh lagi. So, slowly. Fadallahuma bighurur. Akhirnya, Adam alaihissalam makan buah itu. So, buah adalah simbol kepada makanan. Maidah. Makanan adalah simbol kepada syahwat. Ia adalah haiwan yang liar. Anda mesti fahami, jika anda tidak jinakkan, ia akan liar. Maka sebab itu, kebetulan Nabi Isa adalah Nabi yang dikurniakan mukjizat mengetahui makanan yang ada dalam rumah Bani Israel. Jadi adik-adik, kalau mahu Nabi Isa alaihissalam turun di bumi Syria nanti, dan Nabi Isa kalau mahu kamu dibenarkan bertemu dengannya, ataupun dia mahu bertemu dengan kamu, jaga makan minum kamu. Akhir zaman, tengok surah Al-Kahfi. Akhir zaman, industri pemakanan antara industri yang akan menjadi fitnah Dajjal. Eksploitasi makanan segar kepada makanan yang bertin, berplastik, and then the beginning of cancer. Tidak dimakan daripada yang asli. Wal habbudul asfi wal raihan. Makanlah buah tamar itu ketika daunnya masih lagi mekar. Makan terus. Segar. Tapi bila sudah diproses, bila sudah diberikan campuran, kat situlah bermulanya masalah. Di mana sedikit demi sedikit ada benda lain dalam tubuh kamu. Kalau makan jarang-jarang tak apa, tapi kalau selalu sangat minum air tin, di situlah bahaya bermula. Lalu kamu tak dapat menjadi khalifah yang lama. Ni kaitan dengan An-Nisa, kaitan dengan Ali Imran, kaitan dengan Al-Baqarah. Nak jadi khalifah yang lama, boleh memerintah dunia, jaga pemakanan kamu, jaga kesihatan tubuh kamu. Jangan memakan khinzir. Jangan memakan khinzir pula dah. Jangan memakan daging khinzir. Jangan memakan daging anjing. Semua ini adalah perjanjian kamu dalam surah yang bermula dengan Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang beriman, tolong tepati janji kamu. Jangan makan buah yang dilarang.
Jangan makan perkara yang dilarang. Jangan makan perkara yang diharamkan, kerana Allah, dia tak haramkan perkara yang baik. Dia hanya haramkan perkara yang buruk. Kalau tak percaya, buat kajian sains. Sebab itu surah ini menawarkan kepada anda mukjizat. Kalau tak percaya, daging khinzir itu boleh memberi mudarat. Kalau tidak percaya, daging anjing boleh memberi mudarat. 1400 tahun dahulu, orang-orang Arab tidak berkesempatan untuk membongkarkan kemukjizatan ini. Lalu anda lihat kemukjizatan Al-Quran, reserve untuk anda. Anda boleh menikmati kemukjizatan Al-Quran dengan kajian kepada daging-daging yang Allah haramkan. Bangkai. Kenapa diharamkan Allah? Seolah-olah kalau Allah tak haram pun, logik akal kata memang tak baik kita makan. Jadi adik-adik semua, tema penting surah ini adalah aufu bil uqud. Pegang elok-elok janji kamu dengan Allah. Adam alaihi salam pernah terlupa janji ini. Maka sebab itu kami namakan dia al-insan. Maknanya pelupa yang berasal daripada perkataan nasia. Dia pelupa. Dia lupa janji ini. Walam najid lahu azma. Tetapi dia tak sengaja. Dia tak sengaja. Dia tak ada kesengajaan bila makan buah tu. Dia memang terlupa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Syaitan yang melupakan saya. Jadi surah ini anda akan dapati penuh dengan adegan menepati janji kepada Allah dengan menderhakai janji kepada Allah. Makanan hanya permulaan, tetapi the rest of suratul Maidah adalah mengenai generasi yang menepati janji. Antaranya 12 orang nuqaba Nabi Musa. Mereka menepati janji apabila Musa alaihi salam mahu mengambil bai'ah daripada mereka sebelum membuka Palestin. Dan kebetulan permulaan suratul Maidah ini dengan babak 12 orang nuqaba Musa, dan kebetulan ayat 12. Tu Allah sebut isna asyara naqiban. Ada sesiapa di sini nakib CCAC? Nakib adalah perkataan Quranik. Tapi apa maksud nakib? Okey. Surah ini bermula dengan babak isna asyara naqiban. Mereka berkata, wahai Musa, kami akan memegang bai'ah ini, kami tidak akan langgar sama sekali. Kami tidak akan terlupa kepada janji ini. Dan surah ini berakhir dengan Hawariyun yang juga kebetulan 12 orang. Di mana, apa yang berlaku, anda boleh baca sendiri. Ketika Hawariyun, 12 orang, Quran tak kata, tetapi ini riwayat. Mereka menghidu suatu kemalangan besar akan menimpa Nabi Isa. Ini penghujung suratul Maidah. Dan cerita ini tak ada dalam surah lain. Ia hanya dalam suratul Maidah. Nabi Isa, dia dapat menghidu Romawi dalam proses untuk tangkap dia. Kerana Yahudi yang sepatutnya beriman kepada Rasulullah, Bani Israel sepatutnya beriman kepada Rasul Bani Israel yang terakhir, tiba-tiba mereka tidak boleh menerima Isa sebagai Rasulullah. Bahkan mereka kata anak zina. Mereka kata anak zina. Na'udzubillah. Ma'adallah. Dan mereka kata, kita tak boleh biarkan Isa terus menghentam apa yang kita nak buat. Sebab Isa ni, anda tahu apa kelebihan dia? Alaihi salam. Dia menghafaz Taurat, dia ada menghafaz Injil. So Yahudi, dia telah menyelewengkan Taurat, Isa perbetulkan. Mana Yahudi tak puas hati? Sebab yang menghalalkan sesuatu yang haram adalah Yahudi. Yang menghalalkan riba adalah Yahudi. Nabi Isa kata haram. Maka orang yang mula mengganggu penunggang-penunggang agama ini, dia mula dicemburui. Yahudi menghasut Romawi untuk tangkap dan bunuh. Lalu apa yang berlaku? Nabi Isa memanggil Hawariyun pada malam itu. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, kalau tak silap saya, wallahu alam. Boleh refer tafsir Ibnu Kathir. Panjang lebar riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan pada kita detik-detik itu, wallahu alam. Nabi Isa memanggil para sahabatnya, Hawariyun, untuk datang ke majlis wada'. Majlis wada'. Kerana Isa dapat menghidu sesuatu yang kurang baik akan berlaku. Lalu
Nabi Isa menjamu mereka dengan jamuan yang ringan, sebab Nabi Isa bukan orang yang mewah. Nabi Isa banyak berpuasa, dia hanya menjamu dengan roti. Tetapi majlis pada malam itu sekadar nak mengumumkan, tolong solat hajat, saya selamat. Tolong solat hajat, saya selamat. Lalu selepas selesai hajat dan doa, di sinilah banyak riwayat-riwayat Bible, wallahu alam, di mana Nabi Isa cuci tangan sahabat-sahabatnya yang lain selepas mereka makan roti. Orang panggil dalam lukisan Leonardo da Vinci ke apa, yang The Last Supper, wallahu alam. Itu siapa? Da Vinci Da Vinci ya, wallahu alam. Jadi pada malam itu Nabi Isa berkata, saya akan berpisah dengan kamu dan saya harap kamu dapat kekalkan perjanjian untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Dan untuk lebih lanjut, bila boleh rujuk surah As-Saff. Surah As-Saff ada babak bai'ah ni. Man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Tetapi surah Al-Ma'idah memberitahu satu lagi cerita tambahan. Setiap kisah ni Allah tak tambah, Allah tak kurang, kecuali bersesuaian dengan apa tujuan surah ni turun. Jadi Hawariyun berkata, wahai Isa bin Maryam, boleh tak kami nak benar-benar yakin dengan kau berdoa kepada Tuhan supaya turunkan makanan dari langit? Maknanya bukan mereka tidak mahu makan roti dan lebih mahukan chicken chop, lamb chop, mana salwa. Dah. Mereka berkata, anda boleh baca sendiri di dalam suratul Ma'idah, iaitulah di babak yang penghujung, di mana Nabi Isa berkata, tak cukupkah dengan segala ayat-ayat Allah yang telah aku sampaikan dan aku tunjukkan? Aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku menukar burung tanah liat boleh hidup. Aku boleh memberitahu makanan yang ada di dalam rumah. Aku berkata-kata sejak daripada bayi. Aku boleh berjalan atas air. Tak cukupkah semua ini? Lalu Hawariyun kata, kami sebenarnya telah beriman, tetapi kami manusia biasa. Kami perlukan sesuatu untuk mengukuhkan iman kami. Lalu kerana syarat itu telah disepakati. Apa syaratnya? Apa bai'ahnya? Lepas aku minta pada Allah, kamu kena berjanji untuk mempertahankan iman ini walau kamu akan mati. Lalu Nabi Isa pun meminta kepada Allah. Lalu Allah menurunkan ma'idatan minas sama', dan Allah beri amaran kepada Hawariyun, kalau selepas ini kalangan kamu masih ada yang kufur, aku akan azab dengan azab yang tak ada manusia pernah diazab oleh aku. Sebab mereka telah melihat mukjizat dengan sangat menakjubkan. Jadi adik-adik semua, ini antara dalil menunjukkan Hawariyun tidak ada yang khianat. Tetapi Bible memberitahu anda, Israiliyat memberitahu anda, Yahuza Iskariot, Hawariyun yang khianat. Jadi adik-adik, saya tak ada banyak masa, boleh baca tafsir Ibnu Kathir, kata-kata Ibnu Abbas, yang saya hanya boleh simpulkan, yang ada di tiang salib adalah anak murid Isa bin Maryam, Hawariyun, yang paling muda, yang memilih untuk mati syahid bila ditawarkan mati syahid oleh Isa, dan dia bersetuju, dia diserupakan dengan wajah Isa. Okey? Jadi semuanya cerita pasal perjanjian yang ditepati. Ada orang tak menepati janji. Beritahu saya contoh cerita dalam suratul Ma'idah, mereka yang tidak menepati janji. Siapa? Anak Adam, yang terkenal namanya sebagai Qabil dan Habil. Gog and Magog. Astaghfirullah. Semangat tu. Ya'juj Ma'juj tu, semangat tu. Ayat 27. Ayat 27. Okey. Ini contoh mereka yang tidak menepati janji. Janji mesti ditepati. Okey? Tak lama lagi adik-adik. Survey di sana sini, isteri saya pun sudah dihubungi.
Apa pendapat anda tentang sekian-sekian pemimpin? Tanda tu dah dekat. Tanda apa? Tanda kiamat, adik-adik. Okey. Mana ustaz kata babak Qabil Habil ni adalah babak tidak menepati janji? Hanya dengan Allah tidak menyebut Qabil Habil. Hanya dengan Allah tidak menyebut Qabil Habil, ia sudah menunjukkan ini cerita pasal tak menepati janji. Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala, ini pendapat saya, kalau Allah Ta'ala menyebut nama Qabil dan Habil, dan saya percaya personally, saya meyakini namanya Qabil dan Habil, saya tidak ada masalah dengan apa yang diriwayatkan, kerana riwayat itu kuat. Riwayat itu kuat. Yang tak kuat adalah Hawa dari rusuk kiri, kerana Nabi mention wanita dari rusuk kiri, bukan Hawa. Yang tu saya pertikai. Tetapi dalam hal Qabil Habil, saya percaya. Tetapi soalan yang lebih utama, berapa Allah tak sebut? Pertama sekali, untuk merangsang anda mengkaji sejarah genealogi. So kalau Allah sebut semua, seperti seorang lecturer spoon feeding belaka. So dia merangsang anda untuk mengambil fakulti, jabatan, sejarah, the dying department, dan belajar tentang asal-usul. Dan anda kena hargai kajian para ulama seperti Hafiz Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya. Dia menyebut nama dengan keturunan. Ini bukan satu siasatan yang mudah, dengar tepi jalan terus rakamkan dalam Qisasul Anbiya. Dah. Ini siasatan yang telus berdasarkan dokumennya ada. So pertama sekali hikmah, bila Allah tak sebut nama, merangsang anda untuk mengkaji. Siapa lelaki dari hujung kota dalam surah Yasin ini ya? Siapa lelaki dalam surah tu? Dalam contoh yang lain adalah, siapa lelaki yang mana dia dimatikan 100 tahun ini? Jom sembang dengan Yahudi. Anda diajar untuk bersembang. Anda diajar untuk belajar Hebrew. Ustaz Nu'man Ali Khan, antara misi dia tahun ini, dia nak belajar bahasa Hebrew. Dia nak bersembang. So, anda bagaimana? Anda nak belajar bahasa apa? Takkan sampai kesudah nak bahasa Kelantan dah. Malu kita UAE tak bersembang dengan kawan-kawan Palestin, kawan-kawan Syria, kawan-kawan Bangladesh, kawan-kawan yang tak ada bahasa boleh bersembang kecuali bahasa Inggeris. So biar ada matlamat untuk menghargai sejarah. So Quran kadang-kadang dia datangkan mubahamat. Tahu mubahamat? Mubahamat ni perkara yang sengaja didiamkan dengan hikmah. Antaranya adalah untuk merangsang anda untuk mengkaji. Okey, kalau anda mau kaji, silakan kaji dengan penuh disiplin, dengan penuh amanah. Contoh, membuktikan Firaun adalah Ramses II berdasarkan kajian arkeologi mumia. Saya tak ingatlah apa nama kajian kepada mumia ni, dia ada nama dia. Yang penting bukan RK. Nama mengkaji mumia ni. Siapa pemerintah pada zaman Nabi Yusuf? Terbukti Quran kata Malik, bukan Firaun. Anda kaji. Kenapa Quran mention Malik? Kenapa Quran mention jasad Fir'aun dikekalkan? Oh, jasad Fir'aun tenggelam, tapi Allah kata kekal. Maka justifikasi jasad Fir'aun itu mestilah kandungan garamnya tinggi. Ini yang menyebabkan Maurice Bucaille masuk Islam. Dan bukan sebarangan kajian beliau. Allah buka ruang untuk anda masuk Islam. Subhanallah, bukan sedikit orang yang masuk Islam kerana mengkaji perkara yang didiamkan Quran. Okey, yang kedua, yang lebih penting, Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu alam, Allah mahu memberitahu anda kejadian seperti ini akan berulang. Dan namanya bukan Qabil Habil. Namanya mungkin anda dan saya yang sanggup bergaduh hanya kerana seorang wanita. Aisyah. Yang kita nyanyikan. Walaupun cerita itu cerita Israiliyat, iaitu Qabil Habil ni, yang ada masalahnya bukan Habil. Saya pun dah lupa dah, tapi Q ni saya selalu ingat Q Haidar je. Sebab dia banyak melakonkan watak jahat kan. Dia melakonkan watak jahat, lalu saya ingat terus Q ni adalah Qabil jahat. Okey, minta maaf Q Haidar, just nak tunjukkan dia banyak berlakon watak yang sangat
berjaya, iaitu watak-watak jahat sampai kita rasa dia jahat, padahal dia baik je. Alhamdulillah. Okey. So Qabil ni yang jahat berdasarkan riwayat Israiliyat. Wallahu alam. Okey, kita tak tahu benar ke tidak. Mungkin benar, mungkin tidak. Tetapi fikir-fikir balik ada kemungkinan kerana surah sebelumnya adalah surah An-Nisa. Ada kemungkinan. So pergaduhan ini membabitkan wanita. Tapi Allah tak detailkan. Allah tak sebut mereka bergaduh sebab apa. Mereka ni nak persembahkan korban. Pertama sekali Allah tak sebut Qabil persembahkan apa, Qabil persembahkan apa. Dan apa yang menyebabkan Qabil tak puas hati pun Allah tak sebut kes apa. Sebab ini saya katakan tadi, pertama untuk anda kaji, yang kedua adalah untuk menunjukkan seseorang kerana syahwat. Masih ingat simbolik makanan? Dia tidak menyembah Allah, dia menyembah syahwat. Kerana dia mahu menunaikan apa yang syahwat dia mahu, maka dia tidak peduli. Meskipun Nabi Adam, ini bagi saya pendapat saya hikmah, Allah tak sebut Qabil dan Habil, dan Allah tak sebut dua lelaki. Kerana kalau anda perhatikan suratul Maidah, Allah sebut dua lelaki, iaitulah pada ayat 23. Allah sebut dua lelaki. Perasan tak? Kan? Rajulan, betul kan? Dan Allah tak sebut nama kan? Tetapi kita faham ini babak pada zaman Nabi Musa. Kerana cerita pasal Nabi Musa mendekati Baitul Maqdis. Tiba-tiba pada ayat 27, saya menjangkakan Allah akan sebut beritahu mereka cerita tentang dua orang lelaki pada zaman Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam ada ramai anak katanya. Bukan Qabil dan Habil saja. Tapi kenapa Allah mention anak Adam? Kat situ ramai orang tak bertafakur. Kenapa Allah mention ibnai Adam? Mesti ada sebab Allah mention Imra'atul Aziz, isteri menteri. Bukan isteri orang biasa-biasa, isteri orang. Menteri pula tu suaminya, maknanya dia nak kosher dia boleh dapat. Tapi walaupun dah kahwin, walaupun suami paling kaya, kalau syaitan menguji anda, anda boleh tumbang bila-bila masa. Apatah lagi kalau belum berkahwin. Yang berkahwin pun gagal. Apatah lagi yang belum berkahwin. Yang mempunyai suami kaya raya pun gagal. Apatah lagi yang suami masih menikmati piti-piti. Nampak tak hikmah? Allah tak sebut nama Zulaikha. Jadi, ini saya punya kesukaan, iaitu mengkaji dari sudut linguistik. Bila menyebut anak Adam, kerana surah sebelumnya sangat menekankan tolong jaga anak perempuan, maka saya memahami seolah-olah ini dia panggil takwil, bukan tafsir. Ini takwil. Dia terbuka kepada setuju tak setuju tak apa. Tapi mudah-mudahan takwil saya ni dapat satu pahala walaupun salah. Iaitulah Adam, Allah sebut anak Adam, maknanya Adam yang telah diceritakan panjang lebar dalam Baqarah. Sekarang dia berwasiat nak, ayah tengok syurga tau. Ayah alumni syurga. Yang anda baca ayat syurga dalam Quran, tapi anda lihat tak? Ada dua orang manusia yang bukan baca ayat Allah pasal syurga, dia melihat sendiri ayat Allah syurga. Bayangkan mereka nak cerita pasal syurga kepada dua orang anak ini bila mereka sampai ke dunia. Apa perkataan boleh mereka pilih untuk menggambarkan syurga? Sebab yang mahu menerangkan syurga adalah manusia. Dia tak ada perkataan, dek. Dia hanya kata, harapnya anak-anak semua ke syurga. Syurga terlalu best. Nak best macam mana, ayah? Wallahualam. Ayah dah rasa nak. Kerana Nabi Adam belum diturunkan kepadanya suratul Insan yang menerangkan pasal syurga. Surah Ar-Rahman belum diturunkan kepada Nabi Adam. Allah berkata-kata tentang syurga. Maka Allah berhak menerangkan syurga sebab dia cipta syurga. Tiada perkataan lebih baik untuk menerangkan syurga kecuali perkataan Allah dan Rasulnya. Manusia tak mampu nak terangkan syurga. Allah boleh menerangkan. Jadi kita boleh terangkan syurga sekarang. Tapi dahulu Nabi Adam nak terangkan bagaimana. Nabi Adam hanya boleh memberitahu, nak tolonglah dalam hal-hal tertentu ikut pesan ayah. Ayah nak kamu follow jejak ayah. Ayah pernah dahulu melakukan kesilapan, tapi ayah bertaubat. Kamu kalau buat silap, tolong bertaubat. Dan cerita yang anda akan lihat sekarang, pertama, dia tidak mendengar pesan ayah. Yang kedua, dia tidak bertaubat. Allah tidak rakamkan dia bertaubat.
Allah hanya merakamkan dia menyesal kerana membunuh saudaranya. Tapi dia tidak menyebut Rabbana zalamna anfusana. Dia tidak menyebut perkataan itu. Dia tak bertaubat. So ada hadis Nabi. Nabi pun sebut dua anak Adam. Subhanallah, hadis sahih. Nabi tak sebut Qabil Habil. Tengok, kita ni bila berinteraksi dengan Quran, belajarlah macam mana Nabi berinteraksi dan para sahabat berinteraksi. Yang menyebut Qabil Habil ni bukan sumber kita. So Nabi berkata dua orang anak Adam ini salah seorangnya akan memikul dosa membunuh kerana dia memulakan. Okey. Jadi adik-adik semua, bila Allah sebut anak Adam, dia menggambarkan Adam sedaya upaya beritahu Qabil, bentangkan korban kamu. Habil, bentangkan korban kamu. Okey, katakan Qabil membentangkan jerami, padi, dan Habil membentangkan kambing. Qabil sangat lekeh, dia tidak mahu mempersembahkan korban yang terbaik. Dia ambil jerami yang kering-kering sahaja sebab bagi dia tetap mahukan someone called Luda ke Lada hitam ke apa, tak ingatlah kan. Tapi adalah anak Nabi Adam perempuan yang cantik, dan Habil telah mempersembahkan korban yang terbaik, wallahu alam, dan akhirnya Allah menerima siapa yang memberikan korban yang terbaik. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Iaitulah mereka yang bertakwa. Lalu apa yang berlaku? Habil mati syahid. Qabil tidak menepati janjinya kepada ayahnya. That's the point. Suratul Maidah. Jadi sebagai khalifah, tunaikan janji kamu untuk menjaga wanita, Suratul Nisa, dan tunaikan janji kamu untuk hanya menikmati alam ini pada apa yang Allah halalkan. So, Suratul Nisa hablum minallah, Ali Imran hablum minallah, Suratul Nisa hablum minan nas, Suratul Maidah hablum minal alam. And then you will become the good khalifah. Al-Baqarah. Boleh faham? Sekarang kita akan akhiri sesi kita ini dengan Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Semoga Allah membantu saya. Adik-adik, kita habis pukul apa ni? Prof, kita habis pukul 10. Pukul 10. Kerana masa tinggal 15 minit, saya tak nak buka Q&A. Saya nak selesaikan dulu secara ringkas. Ya Allah, bantulah saya. Suratul An'am adalah surah yang bermakna binatang berkaki 4. Al-An'am. Kenapa? Sebab dalam surah ni anda akan dapati orang yang ada buku saya mudahlah, dia boleh rujuk. Tapi saya tak nak sebut. Anda boleh dapatkan buku saya saja. Memang dalam suratul Al-An'am, di penghujung-penghujung surah, Allah memang sebut kafir Quraisy tidak menggunakan akal mereka apabila mereka mensucikan beberapa ekor binatang. Perangai yang ada kepada Bani Israel, iaitu menyucikan lembu, telah ada kepada Quraisy. Sampai mereka kata daging binatang ini jangan diambil, jangan disembelih ya, kerana ia adalah saya tak ingat apa Quran kata, apa suratul Al-An'am sebut, tetapi ia milik Allah. Begitu. So bila ditanya kenapa buat macam ni kan, di mana kemuliaan dan kelebihan binatang-binatang ni sampai begitu disucikan? Mereka hanya berkata-kata dengan pegangan tradisi orang-orang terdahulu. Sedangkan itu binatang yang Allah tundukkan kepada kamu. Lalu kenapa kamu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? So nampak tak ada kaitan dengan Al-Maidah? Dan pada masa yang sama, di mana akal kamu, di mana logik kamu sampai ada binatang tak boleh disentuh? Dia binatang juga. Dia tetap binatang. Dia tak ada akal, tak ada kelebihan kepada binatang. Dia ditundukkan kepada kamu. Jadi surah ini mengenai orang yang sudah tidak boleh berfikir dengan waras. Apabila Allah bentangkan kepada mereka dalil-dalil kewujudannya
Salah satu tanda Allah ini ada adalah dengan kamu melihat binatang berkaki 4. Tapi geng-geng Quraisy ni mereka tidak bertafakur. Mereka tidak bertafakur. Anda tahu apa kata-kata terkenal Sokrates? Saya tidak boleh mengubah manusia dengan syarahan saya. Tapi saya hanya boleh membantu manusia untuk berfikir walau sesaat. Dan anda tahu kata-kata terkenal Steve Jobs, kawan saya yang beri MacBook ni, mendiang. Saya mendambakan ada 1 jam saya tinggalkan Apple semata-mata untuk mendengar pesan Sokrates. Maksudnya apa? Quraisy ni mereka tak pernah guna akal untuk berfikir. Antara buktinya, mereka mengkuduskan berhala yang dipahat dengan tangan mereka, yang mereka cat dengan tangan mereka. Lalu mereka kata, sucikan, sucikan. Ia adalah tempat untuk kamu berhubung dengan Allah. Dan binatang ini jangan disembelih, ia suci, ia suci. So, bila ditanya kenapa, mari kita berhujah. Apa kelebihan lembu ni? Adakah dia keluar daripada batu macam Nabi Saleh? Adakah dia keluar daripada batu? Unta ini keluar daripada batu? Kalau dia bukan keluar daripada batu, yang Allah perintahkan jangan sentuh, kerana dia ayat Allah, sembelihlah. Apa masalah untuk kita tidak sembelih? Kenapa kena ada perangai lembu itu suci dan jangan disembelih? Di mana akal kamu? Okey, untuk lebih memahami surah ini adalah anda melihat kisah yang ada. Kisah sangat membantu untuk anda faham surah ini mengenai apa. Iaitulah satu-satu je kisah dalam surah Al-An'am, iaitu surah ini ada satu kisah saja. Dan kisah Nabi ini tidak berulang dalam surah lain, hanya babak tu ada dalam surah ni. Subhanallah, Allah sangat selektif memilih babak dan dipilihnya surah ini untuk menerangkan anda tentang satu jenis kaum yang tak menggunakan akal langsung untuk berfikir. Dan pejuang Islam yang diutuskan pada masa itu, tokoh peradaban pada waktu itu, seorang tokoh dialog yang terkenal, Rasulullah. Dan doa kamu dalam iftitah ada dalam surah Al-An'am. Dia yang mulakan ucapan itu. Inni wajjahtu Inni wajjahtu 79. Anda tahu ucapan ini dilafazkan selepas apa? Kita duk baca doa ni sebelum baca Fatihah, but we didn't feel ucapan siapa ni dan apa babak yang menyebabkan dia buat ucapan ni. Kalaulah anda tahu ini ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, umurnya pada waktu ini belasan tahun menurut suratul Anbiya, fatan, anda takkan jadi pemuda, remaja, siswa yang tidak mempersiapkan diri untuk berdialog dengan rakan-rakan kita yang beragama bukan Islam. Kerana ucapan ini dibuat selepas dialog yang sangat bijaksana, tetapi segelintir orang salah faham. Bahkan berkata, Ibrahim pernah menyembah planet, bulan, matahari. Dalilnya, hadza Rabbi, yang diucapkan sendiri oleh Nabi Ibrahim. Orang macam ni dipanggil literalis zahiriyah, iaitu berpegang pada zahir, tidak memahami selok-belok bahasa Arab yang ada unsur balaghah. Sebab itu saya graduate dalam bahasa dan sastra. Sewah. Tak. Bahasa saja tak cukup. Sebab kalau anda belik tafsir-tafsir yang sesat, yang melakukan tafsir sesat itu pakar bahasa. Tetapi kerana adanya balaghah, orang panggil badi', bayan, unsur-unsur yang saya akan sebutkan pada anda sebentar lagi kalau sempat, anda akan memahami konteks ucapan. Okey, sebagai contoh mudah, ini Tuhan saya. Anda akan memahami intonasi itu sebagai, dia benar-benar menganggap itu Tuhan. Saya tukar je. Ini Tuhan saya. Perkataan sama.
Intonasi berbeza. Intonasi ni yang menyebabkan syair muncul. Intonasi ni yang menyebabkan lahirnya ilmu balaghah. Balaghah ni balaghal qulub. Nak macam mana nak sampai pada hati. Kalau anda baca syair, macam baca teks khutbah, memang orang tidur belaka. Tapi kenapa surah Syu'ara muncul? Nak bagi tahu ramai orang suka syair kerana saya tak ingat dah syair-syair contoh-contoh. Sebab belajar dulu untuk exam. Okey. Kembali ke rahmat, kembali kepada ayat ni. So, di situ saja kamu dah boleh faham. Ini cara mudah. Sebenarnya ada penjelasan lebih detail daripada para alim ulama. Subhanallah. Alim ulama bahasa. Lataif dia panggil. Tapi untuk mudah, kerana masa tidak mengizinkan, saya tunjuk tangan saya ke arah planet Venus. Iaitu bintang, bukan planet yang dipuja-puja zaman berzaman. Planet yang katanya asal-usul Quran. An-Nisa. Saya tunjuk jari ke arah Venus. Lalu saya kata, Hada Rabbi. Saya tengok anda, saya tak tengok Venus. Walaupun intonasi saya tidak bernada soalan, adakah saya beriktikad Venus itu Tuhan? Hada Rabbi. Anda, wahai kaum, memahami saya rujuk Venus. Dan seolah-olah Nabi Ibrahim macam geng kita. Dia masuk dalam kasut kita ni. Hari ni dia kata, dia satu kepala dengan kita sebab dia kata Venus Tuhan. No. Ibrahim kata, Hada Rabbi. Tangan dia tuju pada Venus, orang nampak. Tangan dia, dalam hati dia, dia tuju pada Amman hadha alladhi, apa? Amintum man fis sama'. Apakah kamu tidak gurun pada zat yang maha berkuasa, yang digambarkan? Allah bukan ada di langit, Allah ada di mana-mana, tetapi digambarkan autoriti Allah Azza wa Jal sebagai pihak duduk di atas. Kamu pun menamakan tidak boleh masuk kecuali pihak atasan. Makna orang ada kekuatan. Okey? Astaghfirullah. Okey, boleh nampak sekarang? Jadi, kat situ saja dah beza. Okey, kalau saya tuju sekalipun pada Venus, tapi saya kata dengan intonasi berbeza, walaupun Quran dia tidak bawa tanda soal, koma, tapi dia berdasarkan bacaan anda lah. Contoh, akan ada beza bila saya baca begini. Falamma ra'al qamara baziwan qala hadha rabbi. Beza kan? Dan saya belum bentangkan pada anda penjelasan yang lebih saya puas hati, tapi dia panjang. Tetapi poin cerita ni nak mudah faham begini. Wallahu alam, saya tak ingat riwayat ini benar ke tidak, tetapi dikatakan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, iaitu anak kepada Sayyidina Ali, mahu menegur seorang tua yang sedang mengambil wuduk dengan cara yang salah. Orang yang bijak dia akan tegur macam mana? Tak bijak, tak berhikmah kalau anda berkata, Pakcik, cara ini salah. Anda direct, dia terasa hati sebab dia orang tua dia. Orang tua akan kata, kamu siapa? Kamu belajar mazhab mana? Kita, bila nak tegur, kita kena ada cara Nabi Ibrahim. Iaitulah, Hasan, dia lakonkan babak ambil wudu salah dan Husain tegur. Pakcik belakang tu, macam nak tegur aku je. Tapi tidak direct. Ibrahim nak tegur kaum, tapi tidak direct. Dia cuba letak dirinya dalam kasut kaumnya. Dan akhirnya dia membatalkan akidah kaumnya. Sebab hujahnya simple. Mula-mula, malam ni gelap sangat ni malam ni. Ada Venus satu. Wah, ini Tuhan saya. Kemudian, keesokan Venus tak muncul, Ibrahim muncul lagi. Mari semua. Mana Tuhan saya? Mana Tuhan kita? Kenapa tak ada hari ini? Oh, saya tak suka, sekejap ada, sekejap tiada. Brilliant. Kemudian, saiz cerah tu makin besar, namanya bulan. So, bila bulan muncul, anda tak nampak dah bintang. So, bulan pun muncul. Ibrahim muncul sekali. Hada Rabbi. Lepas tu esoknya bulan dah tak ada dah. 15 hari lepas tu bulan tak ada. Purnamanya sekejap saja. Supermoon hanya sekejap saja. Dia panggil kau, mari. Orang dah mula percaya pada dia sebab dilihatnya Ibrahim ni satu kepala. Dia panggil Nabi Ibrahim mungkin melakukan so-called ice breaking.
Tetapi akhirnya Nabi Ibrahim membatalkan akidah mereka. Mana bulan? Takkan Tuhan kita nak berdoa malam je? Siang kalau kita sakit, aksiden mana-mana, mana bulan? Kita nak berdoa macam mana? Oh, siang matahari Okey, matahari. Mana malamnya matahari? Kesimpulan dia, takkan Tuhan kejap ada, kejap tak ada. Kita ada banyak masalah, tidak terkira. Very brilliant. Lalu dia kata, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Okey. Jadi adik-adik, kebetulan surah ini bermula dengan segala puji bagi Allah menciptakan langit, bumi, dan dia beri kegelapan dan cahaya. Nampak? Allah sebut kegelapan dan cahaya. So, bila gelap, benda paling kecil pun kamu hargai, namanya Venus. Dan bila Venus dan bintang-bintang lain tidak kelihatan, Allah bantu kamu dengan bulan. Dan malam hari, bulan mungkin tiada, gelap sangat, tapi sabar, fajar matahari akan muncul. So, flow Venus, bulan, matahari ini adalah flow yang telah ditegur oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi anda tahu apa kata kaumnya? Ini saya kata bengap, jahil murakab, tak tahu diri tu bodoh. Mereka tak dengar langsung apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tak dengar langsung. Mereka kekal beriktikad itu Tuhan. Ini orang kata sudah tiada beza dengan binatang berkaki empat. Tak ada beza dengan binatang. Okey, soalan siapa Umar? Siapa boleh jawab? Hebat. Iaitulah ayat 74. Sahabat-sahabat saya yang live pun kalau ada jawapan boleh beritahu. Dalam banyak-banyak tempat di dalam Al-Quran, tak ada satu tempat pun Allah umum nama ayah Nabi Ibrahim. Tiba-tiba suratul An'am, anda diberitahu nama ayah Nabi Ibrahim adalah Azar. Sedangkan dalam Taurat terang-terang namanya Taruh atau Tarih. Soalan, apa istimewanya suratul An'am sehingga nama ayah Ibrahim disebut? Kita akan jumpa pada bulan depan untuk menjawab persoalan ini. Siapa ada jawapan, saya akan beri hadiah insya-Allah pada bulan hadapan. Tapi soalan itu sangat mencabar. Kenapa surah ini menyebut nama Azar? Allah Subhanahu wa taala, dia takkan bagi tahu sesuatu tanpa sebab. Dan memang satu perkara yang konsisten dalam Quran ini, kelihatannya jarang Allah sebut nama. Tiba-tiba Allah sebut nama Azar. Okey. Boleh nampak Al-An'am? Okey. Jam menunjukkan pukul 10, kita tamatkan terlebih dahulu. Ada soalan? Minta maaf lah. Memang tak dapat habiskan sampai At-Taubah. Tetapi ada soalan? Ada dia tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita memang tamat pada masanya. Dan ialah satu perkara yang ganjil sekiranya tamat pada masanya. Izinkan saya mengakhiri dengan suratul A'raf. Kalau anda bersedia. Silakan, adik. Dan anda tahu, hujah itu juga hujah Syiah. Selain daripada ulama mufassirun Ahlus Sunnah wal Jamaah, anda tolong hormati pendapat ini. Walaupun saya memilih pendapat yang saya rasa lebih kuat, iaitulah Azar kekal ayah kandung. Bukan sedikit cerita dalam Quran, ayah beriman, anak kafir. Ayah kafir, anak beriman. Bukankah di situ saja sudah ada ibrah? Iman tidak boleh diwarisi. Tetapi tolong hormati pendapat. Saya tidak ingat adakah pendapat jumhur ke tidak. Saya tak berani klaim jumhur. Tetapi tidak sedikit ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggunakan dalil aba'ahum di dalam Quran tidak merujuk hanya kepada ayah kandung.
tetapi bapa saudara. Isu ini memerlukan setengah jam untuk saya huraikan pada anda pendapat dan dalil kedua-dua belah pihak supaya anda adil dan tidak berpegang pada pendapat yang tidak diperjelaskan. Kerana ini contoh sahaja dalil dari pihak yang menyatakan ia kekal ayah kandung. Ia tidak mencacatkan sekali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keturunan Nabi Ibrahim. Tidak langsung mencacatkan. Sebab ini bukan panggilan Ibrahim kepada ayahnya macam surah Maryam. Ya abati. Ini adalah Allah sebut siapa di hadapan Ibrahim? Ayah dia. Kalau dia bapa saudara, pasti Allah kata wa idza qala Ibrahimu li'ammihi. Itu hujah yang pertama dan hujah yang pertama saja tak kuat sebenarnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada kesempatan nampak gaya ya berdasarkan track record bulan lepas yang bertanya soalan memang soalan yang sangat bagus. Tetapi mencabar untuk kita yang non-IRK. Kerana ia memerlukan kepada apa ustaz ni cakap ni? Abi, Amih, benda tu. Kita datang dah nak tahu kenapa nak kena baca surah Nisa. Benarkah kita kena didik anak kita dengan baca surah Nisa dan anak lelaki kena baca surah Yusuf? Surah Yusuf lah wanita-wanita kena baca. Sebab yang ada Yusuf wanita. Lalu surah Yusuf bukan hanya untuk lelaki dan surah Nisa bukan hanya untuk wanita. Okey. Jadi insya-Allah mudah-mudahan anda ingatkan saya untuk jawab pada bulan depan sekiranya anda mahu memberi perhatianlah kepada hujah ini atau kita boleh sembang belakang insya-Allah. Okey, nampaknya saya tak boleh teruskan suratul A'raf berdasarkan bahasa tubuh kamu. Kawan saya. Masya-Allah. Pasal kisah Habil Qabil tu. Yep. Benar anda bertemu dengan budak itu? 13 tahun. Okey. Dia tanya lepas saya cerita pasal Habil Qabil tu. Qabil. Dia tanya apa jadi dekat Qabil lepas dia bunuh Habil. Dan dia tanya lagi. Nabi Adam tak marah ke Qabil? So, kamu punya dilema yang mungkin menyebabkan tidak dapat tidur malam adalah bagaimana saya mahu menjawab anak 13 tahun ini. Pertama sekali, anda tidak menguasai sesuatu sekiranya anda tidak boleh perjelaskan pada budak 6 tahun. Quoted from Einstein. Kawan saya seorang lagi. Sebab tu saya banyak bersyukur pada Allah. Allah datangkan saya anak pertama, Fatihah Wajah 6 tahun. Dia banyak tanya soalan dan dia menguji saya. Buat saya tahu ulumul Quran Makkiyah, Madaniyah, asbabun nuzul, Quran turun sekaligus, 2 kaligus, 3 kaligus, mufassirun. Dan anak tanya, ayah kenapa Muqaddam ni surah dia pendek-pendek? If you can't answer, you can't teach 6 years old kids, you didn't understand anything actually. Sahkan dengan Prof. Dr. Nuraini lah kenyataan ni. Tapi itu memang saya baca daripada Einstein. Jadi 13 tahun pun sama. Okay, dia tanya anda, cerita Qabil Habil tu ayat berapa? Saya ending dengan soalan ni je lah. Ayat berapa dah? Qabil Habil. Suratul Maidah ayat ke berapa tolong? Inilah. Okay, kita tengok penghujung dia. Okay. Allah Ta'ala sebut penghujung dia 2 babak. Pertama membabitkan 1 ekor burung gagak. Yang kedua dia menjadi nadim. Bukan hanadim. Nadim. Saya menjangkakan fa'asbaha minat ta'ibin. Dia tergolong daripada orang-orang yang bertaubat. Tapi Allah kata dia menyesal. Menyesal hanya kerana membunuh saudaranya. Tetapi Allah mendiamkan adakah dia bertaubat ataupun tidak. Tetapi berdasarkan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah saya nyatakan tadi, maka ini menunjukkan Nabi sendiri telah memberi isyarat dia tidak bertaubat.
Kerana kalau dia bertaubat, dia tidak akan pikul dosa orang membunuh pada masa akan datang. As simple as that. Tetapi anak ini memilih untuk membenarkan kebimbangan para malaikat. Kenapa khalifah? Jangan dari manusia. So anak ini membenarkan. Sedangkan ayah duduk cerita benda ni pun apa yang berlaku kan. Okey. So untuk anda, bukan budak 13 tahun. Untuk anda, kesudahan cerita ini adalah kerana surah ini membabitkan makanan. Anda kena belajar daripada salah satu makanan manusia, iaitulah burung. Saya bukan kata burung gagak. Daging burung anda tak makan. Bila anda makan daging burung, anda diminta Allah untuk berfikir. Bukankah daging burung ini makanan ahli syurga? Burung, saya makan burung ni. Burung dalam Quran kan banyak. Burung ababil. Burung apa lagi? Burung Nabi Ibrahim 4 ekor yang dicincang lumat. Anda makan daging burung, anda tidak bertafakur? Anda kena bertafakur. Jangan jadi perangai orang dalam suratul An'am. Yang binatang itu tidak menyebabkan mereka bertafakur. Okey. Jadi burung ini mengajar anda sebelum dia jadi daging, dia hidup pun dia datang. Anda belajar sesuatu daripada burung. Allah nak ajar kita, dan ini dikatakan hin pada suratul An'am. Tolong belajar daripada burung, macam Qabil belajar daripada burung. Kalau kamu tidak bertafakur pada kejadian burung, yang tu kami pergi sembah burung. Kamu pergi sembah binatang. Jadi pertama sekali, belajarlah walau daripada binatang, jangan rasa kamu sombong. Sebab perangai sombong adalah perangai yang telah menyebabkan Adam tersingkir daripada syurga dan menyebabkan Qabil membunuh saudaranya. Inilah perangai iblis. Ana khairum minhu. Saya manusia, dia burung. Kenapa saya perlu belajar daripada burung? No. Pada waktu ini Qabil telah belajar sesuatu bagaimana untuk mengkebumikan saudaranya, sebagaimana burung gagak itu mengorek-ngorek bumi untuk mengebumikan saudaranya. Dia punya kawan. Dan yang kedua, saya telah jelaskan. Jadi, budak 13 tahun tanya, sebenarnya apa kesudahan cerita Qabil Habil? Anda kena lakonkan. Nak, mari kemari. Anda cuba lakonkan bagaimana situasi, ataupun anda boleh lukis. Sebab pendekatan begini, dia ada kesan bukan sekadar dari sudut intelektual. Anda boleh memilih untuk mengambil pendekatan intelektual, tapi budak tu dia hanya dapat satu cerita baru. And dia tidak ada sebarang kesan pada hatinya. Tapi kalau anda memilih untuk melakukan aktiviti, dia panggil kinestetik, anda memilih untuk melukis visual, dia punya kesan mungkin ada kelebihan. Dan bagi saya lah untuk menjawab persoalan ini, budak 13 tahun, bukan budak kecil ya. Rupanya saya baru perasan, 13 tahun tingkatan 1. Pertama sekali, anda perlu setia dengan kebenaran tetapi kreatif. Macam mana anda nak terangkan benda yang dia tak tahu, iaitu datang burung gagak depan dia belajar, kemudian dia tidak bertaubat, dia hanya menyesal, bla 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 bla. Anda kena setia dengan cerita ini. Jangan bawa cerita lain yang bukan-bukan yang dipetik tepi jalan. Tetapi anda perlu kreatif untuk menyampaikannya. Supaya cerita ini, walaupun dia tanya sebagai sekadar suatu nak tahu, tetapi anda berjaya menimbulkan kemahuan dia untuk belajar. Jangan ikut jejak Qabil. Subhanallah. Ini pun sikap Rasulullah SAW. Orang tanya sepatah, Nabi menerangkan dengan penuh hikmah. Ya? Jadi itu je lah saya boleh bantu adik-adik. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum